Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim, fokus berita malam ini. Kerajaan Sarawak berazam untuk mengambil pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mempamerkan sejarah negeri ini kepada dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, selain memperkenalkan kajian maupun artifak menerusi pameran, sejarah juga boleh diterjemah melalui persembahan pentas yang mana ia diyakini memberi lebih kefahaman kepada masyarakat. Ke arah itu, menurutnya, pembangunan muzium serta bakat anak Sarawak menjadi penyumbang penting ke arah merealisasikan inisiatif tersebut. Museum adalah satu institusi ataupun organisasi yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Orang kata the past determine the present and the present determine the future. Ini adalah selari dengan kehendak objektif negara, lebih-lebih lagi objektif dasar kerajaan Sarawak. Di bawah dasar PCDS 2030, kita telah membangunkan muzium yang agak terbesar di kawasan ini dengan pelawat yang disebutkan oleh Menteri tadi, reaching more than 700,000. Baru 3 tahun. Jadi bermaknanya masa depan adalah cerah. The future is there. For us to exhibit our past event, our past history that we want to share with visitors, while at the same time enrich our culture and knowledge for us to determine the future. Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan lebih 200 juta untuk kita menaik taraf performing art di Dewan Undangan Negeri yang lama. This one we want to have performing art di mana kita akan menggunakan state of the art dari sudut dewan dan juga persembahan, dan ini adalah satu-satunya cara kita nak translate, kita bawa secara hidup apa juga exhibition yang ada di Sarawak ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 di Muzium Budaya Borneo pada Isnin. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agor Dagang, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kehormat yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak turut memuji usaha sesetengah pihak yang sudi mengkaji ilmu baru dalam kehidupan manusia menerusi pelbagai khazanah yang terdapat di Sarawak. Beliau berharap agar mereka dapat membuat kajian lebih mendalam dan seterusnya memberi sumbangan penting dalam pembangunan tamadun. Sekarang pun kita nak mempamerkan keistimewaan yang ada di sini, kita kongsi bersama dan kita dapat wujudkan networking among all the museum so that you can share what we have, and then we do research and enrich our knowledge on humanity. Terdahulu semasa berucap, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang telah memasuki edisi ke-27 ini berhasil menarik lebih 50,000 pengunjung termasuk pelajar, institusi pengajian, persatuan dan badan bukan kerajaan, NGO, pelancong antarabangsa dan domestik serta masyarakat setempat. Katanya sambutan ini dilihat sebagai acara positif dalam kalender pelancongan tahunan, memandangkan pelbagai usaha ditonjolkan oleh banyak pihak bagi menjadikan ia satu acara yang meriah dan memberikan impak positif kepada komuniti muzium dan pengunjung. Tidak pernah kita melihat kunjungan terhadap muzium di Sarawak ini begitu ramai sekali, dan ini menunjukkan bahawa minat terhadap muzium begitu tinggi sekali, dan saya selaku Menteri Pelancongan, saya cukup gembira sekali kerana apabila ia menjadi satu tapak ataupun satu tempat yang diminati untuk kunjungan oleh pengunjung-pengunjung, sama ada pengunjung luar ataupun pengunjung dalam negeri, ia
boleh sedikit sebanyak memberi impak yang tinggi kepada mereka yang berkunjung. So Sambutan Hari Muzium Antarabangsa Anjuran Jabatan Muzium Malaysia JMM bersama Jabatan Muzium Sarawak JMS yang berlangsung dari 31 Julai sehingga 5 Ogos ini di Pekarangan Muzium Budaya Borneo menyediakan pelbagai aktiviti menarik termasuk pameran dengan 34 booth dari muzium-muzium seluruh Malaysia dan satu muzium dari Indonesia, Sarawak Heritage Kitchen, persembahan kebudayaan, bengkel, seminar dan forum. Sementara itu, Dato' Aaron dalam ucapan aluannya berkata sambutan Hari Muzium Antarabangsa amat bertepatan dengan matlamat utama dasar perpaduan negara untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Katanya, kewujudan muzium ditempatkan secara unik, mencipta kesan yang lebih komprehensif dan memupuk perubahan positif terhadap orang ramai. Dan pemilihan tema Muzium Kemampanan dan Kesejahteraan pada sambutan tahun ini amat bertetapan kerana muzium merupakan antara penyumbang utama kepada kesejahteraan dan pembangunan mampan masyarakat di seluruh dunia. Beliau menambah Kementerian Perpaduan Negara sentiasa menyokong dan mendukung usaha Jabatan Muzium Malaysia dalam mengangkat dan memartabatkan institusi permuziuman sebagai entiti penting di negara ini. Katanya kementerian juga mengalu-alukan mana-mana jabatan atau agensi yang ingin menjalinkan kerjasama sinergi dalam melaksanakan program-program berintipatikan sejarah, budaya dan alam semula jadi negara sebagai satu platform ke arah menyatu padukan masyarakat. Untuk rekod, negeri Sarawak telah menjadi tuan rumah HMA sebanyak 3 kali, iaitu kali pertama pada tahun 2003, kali kedua pada 2013 dan kali ketiga pada tahun ini sejak ianya diperkenalkan pada tahun 1997. Dalam pada itu, satu majlis makan malam kesejahteraan sebenar sambutan Hari Muzium Antarabangsa telah diadakan di Hotel Pullman pada Ahad. Majlis bertujuan menyambut kedatangan kontingen-kontingen dari muzium negeri di seluruh Malaysia itu dihadiri Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan. Menurut beliau, sambutan kali ini menghimpunkan seramai 552 orang peserta dari 25 kontingen. Majlis makan malam ini memberikan kita peluang untuk kita bertemu, interaksi dan menggerakkan silaturahmi serta menghibah di antara peneliti museum yang ada di seluruh Malaysia. Tidak hanya terhad kepada Malaysia, sambutan kali ini juga disertai oleh kontingen dari Museum Kapuas Raya Kalimantan Barat Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka. Terima kasih. Secara keseluruhan, sambutan kali ini menghimpunkan seramai saya katakan tadi lebih kurang 800 orang peserta daripada 25 kontingen dan akan bersama dengan kita sepanjang sambutan semula dari 31 Julai ini hingga 5 Ogos tahun ini. Berucap dalam majlis tersebut, Datuk Snowden turut berharap semua institusi permuziuman dapat meningkatkan jalinan kerjasama dan perkongsian ilmu demi menghasilkan pameran-pameran yang berimpak tinggi dan memberikan perkhidmatan kelas dunia. Di Kapit pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Jefferson Jamid Unyat, telah melakukan lawatan mengejut pada Sabtu meninjau proses pembinaan rumah ngelai baru di Hulu Yong sepanjang 38 pintu. Beliau yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra telah meluangkan masa selama sejam melawat serta berbual dengan penduduk rumah ngelai. Difahamkan Jefferson telah memberi sumbangan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM1,000 kepada setiap pintu rumah panjang itu dengan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM38,000. Katanya pemberian MRP kepada setiap pintu bertujuan meringankan beban penduduk rumah panjang sepanjang proses pembinaan dilaksanakan dan turut menjanjikan untuk menyalurkan peruntukan lagi bagi membuat parit di hadapan rumah panjang ngelai. Terdahulu pada 11 pagi, Jefferson merasmikan program kempen kesedaran kanser payudara di Rumah Untang Anak Jirau Hulu Yong Kapit. Program kempen kesedaran kanser payudara yang dianjurkan oleh Society for Cancer Advocacy and Awareness Scan Kuching dengan kerjasama Sarawak Cancer Support Group bertujuan memberi kesedaran dan tumpuan serta tunjuk ajar kepada masyarakat pedalaman. Menurut Jefferson, kempen ini adalah untuk menyebarkan kesedaran dan saringan kanser payudara kepada penduduk di kawasan pedalaman, terutamanya yang tinggal di rumah panjang.
Katanya pertubuhan ini juga berfungsi memberi tumpuan dan tunjuk ajar yang lebih kepada masyarakat di kawasan pedalaman terutamanya penduduk rumah panjang melalui pemeriksaan sendiri. Dalam majlis sama, beliau turut memberikan sumbangan kepada Sarakup Induk Daya Sarawak SIDS sebanyak RM5,000 untuk pertubuhan tersebut menjalankan aktiviti-aktiviti amal mereka. Selain itu, beliau turut memberi sumbangan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Untang sebanyak RM10,000 dan sebanyak RM5,000 kepada 4 buah rumah panjang yang berdekatan iaitu Rumah Jandoh, Rumah Bilong, Rumah William dan Rumah Memaloh. Manakala di Miri Community Workout 2023 yang dianjurkan oleh tim Sifu, Saifu One Fitness United menggalakkan rakyat di Miri di sini untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet Sarawak, Morshidi Frederick berkata, pihak kementeriannya amat menyokong program senaman komuniti atau sukan masa seperti itu. Program seperti ini memang kita amat galakkan di peringkat kementerian, memang menyokong kerana program ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat umumnya iaitu betapa pentingnya dari segi sukan ataupun dari segi exercise yang perlu kita buat dalam kehidupan seharian kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program itu pada Ahad. Jelasnya lagi, sukan masa ini memberikan kesihatan yang baik kepada masyarakat dan merupakan langkah pencegahan untuk penyakit-penyakit termasuk kesihatan mental. Tambahnya, program seperti ini juga mampu meningkatkan ekonomi tempatan, terutamanya pelibatan pusat kecergasan yang akan tumbuh dan menarik orang ramai untuk menjadi ahli di pusat-pusat tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.